Okey, untuk hari ini saya akan terangkan sedikit reka bentuk perisian ataupun prinsip-prinsip dalam reka bentuk perisian perisian multimedia lah untuk kes kita ni lebih kepada objek digital learning objek ataupun DLO. Ya, saya tengok tadi lah. So, kita akan bincang berkaitan dengan informasi, reka bentuk informasi, interaksi, persembahan dalam pembinaan multimedia. So agar perisian multimedia kita itu ada kualiti lah ataupun orang tengok nak masuk ataupun nak menggunakan DLO kita. So dia ada terbagi kepada tiga, iaitu reka bentuk informasi, reka bentuk interaksi dan reka bentuk persembahan. Okay, apa beza ketiga-tiga ni adalah information design, ada design the content of the presentation. So bagaimana konten kita tu dipersembahkan. Kemudian interaksi adalah bagaimana kita mereka bentuk atau bagaimana pengguna berinteraksi ataupun navigasi kita punya konten. Okay. So daripada paparan satu boleh ke paparan kuis dan boleh patah balik ke paparan menu dan sebagainya. Kemudian interface design, ini saya katakan design a visual appearance. Okay. So bila kita tengok interface depan dia pun, pengguna dah teruja ataupun dah excited nak masuk ataupun nak menggunakan perisian kita. Okay, visual appearance ni anda dah belajar pada reka bentuk perisian multimedia dulu, subjek-subjek sebelum ni. Tapi kita akan bincangkanlah sedikit. Okey, pertama reka bentuk informasi. Bagaimana informasi itu ataupun bagaimana memaparkan informasi kepada pengguna. Sebagaimana kita nak menyusun isi kandungan reka bentuk ataupun reka bentuk informasi kita dalam perisian kita lah. Okay. Untuk tujuannya untuk mencapai matlamat yang ingin kita harapkan daripada pengguna. Selepas pengguna ni menggunakan aplikasi ini, pengguna memahami apa-apa. Contohnya lah. Dan selalunya untuk melihat ni selalu dibuat lakaran kecil, lakaran yang berbentuk carta alih. Okay. So simbol-simbol ni pun saya rasa anda semua dah faham atau dah ketahui. Okay, simbol-simbol ni dibentuk carta alih lah. So, oval tu adalah start dengan N, kemudian kalau input dibentuk kotak bersegi ni lah. Kemudian kalau ada pilihan bentuk diamond, kalau paparan biasa dibentuk kotak yang biasa. Maksudnya ni print, maksudnya ada aktiviti lah, input dan output. Okay, so dalam bentuk carta alih. So kena bayangkan lah. Lepas pengguna ni pergi mana, pengguna ni masukkan nama simbol apa, kemudian pergi mana. So bentuk carta alih. Selepas masukkan ni pergi ke mana. So itu adalah reka bentuk informasi. Kemudian apa yang ingin kita lakukan, ingin pengguna lakukan ataupun ingin pengguna tu explore maklumat kita. So kena pastilah siapa pengguna dia, target audience kita dah bincangkan sebelum ni. Maklumat atau pengalaman yang ingin disampaikan kepada pengguna. Okay, kemudian berdasarkan maklumat yang kita rancangkan ni awal, so hasilnya ada perancangan projek lah. Okay, minggu lepas kita sentuh. Dan bagaimana struktur informasi itu dilaksanakan ataupun bagaimana maklumat tu pengguna peroleh satu per satu. Okay.
Selalunya dalam bentuk perisian ni selalunya dia tak dalam satu paparan tu hanya satu maklumat lah. Dia tak akan tunjukkan banyak-banyak. Okay, kecuali kalau awak buat dalam bentuk uh, uh, saiz yang besar lah, tapi selalunya memang satu. Okay. So bagaimana pemindahan maklumat tu atau penukaran maklumat tu dalam pengajaran? Okay. Dan dalam reka berbentuk informasi menurut model Gardner, okay, pemindahan dan penukaran maklumat tu berlaku dalam ingatan secara berturutan tau. Okay, mula-mula kita tarik perhatian dia. Ini menurut model Robert Gardner ataupun model Gardner. Selalunya siapa yang mereka bentuk satu perisian selalu merujuk kepada model ni lah. Okay, first kita menarik perhatian. Sebab itulah dalam perancangan untuk membuat DLO ni kan ada syarat utama adalah syarat lah, bukan syarat utama lah. Maksudnya first tu kita buat montage. So nanti pun saya akan tunjukkan macam mana nak buat montage simple. So menarik perhatian pengguna. Dari segi montage dia, daripada segi reka bentuk interface dan sebagainya lah. Kemudian kita kena pastilah bentuk isi pelajaran, tajuk dia, target audience kita dan sebagainya. Kemudian bagaimana maklumat tu dipaparkan ataupun bagaimana maklumat tu diperoleh atau dibaca oleh pengguna. Kemudian ada latihan, sebab itulah ini dalam syarat juga ada quiz, ada aktiviti. Kemudian pengkodan maklumat, maknanya pengguna akan mengingat apa yang dipelajari menerusi paparan maklumat tadi melalui latihan atau quiz dan sebagainya. Kemudian maklumat tu disimpan secara kekal dalam ingatan. Okay, so kemudian itulah model Gardner. Menarik perhatian, mengenai pasti bentuk isi, bagaimana isi bentuk pembelajaran tu secara banyak kaedah. Nanti saya tunjukkan macam-macam kaedah, bentuk kaedah permainan, tutorial. Sebelum minggu lepas pun kita dah bincangkan bagaimana maklumat tu dipaparkan, kemudian manusia tu berlatih, maklumat akan dikodkan ke dalam ingatan manusia dan maklumat tu disimpan dalam memori manusia, dalam pemikiran kita lah. Okay, dan satu lagi contoh behaviorism theory atau teori behavior. Okay, student have to provide with the stimulus. Kita stimuluskan pemikiran pelajar tu melalui bagaimana kita implementasikan dalam satu courseware ataupun perisian tu. Contohnya pada peringkat awal, okay. Sebelum masuk isi kandungan, okay. Contohnya lah, DLO ni adalah untuk mempelajari mengenal pasti perbezaan antara noun dan sebagainya lah. So, nyatakan objektif dulu di peringkat awal. Peringkat awal perisian kita, okay, supaya stimulate respon pengguna lah. Maksudnya kita dah menarik perhatian pengguna. Okey, nanti awak masa micro teaching ataupun insyaAllah akan datang, awak nak belajar, nanti akan awak ada set induksi, okay, pada peringkat awal supaya perhatian pelajar-pelajar tu ditarik. Mungkin sebelum ni dia belajar math, masuk kelas awak belajar English. So kemungkinan ada pelajar-pelajar tu masih memikirkan tentang matematik tadi yang dipelajari sebagainya. So, set induksi itu sebenarnya untuk menarik perhatian atau tumpuan pelajar tu terhadap apa yang akan awak ajar. Itu namakan set induksi. Okay, students have to be given a response. Okay. Ini selalunya digunakan dalam performance lah. Selalunya dalam bentuk quiz, aktiviti dan sebagainya, exercise, okay, selepas belajar sesuatu.
Okay, specific change of behavior is better to end of the lesson. Okay, student are addressed to see whether the change is in behavior lah. Caranya di peringkat akhir. Sama ada untuk kita mengetahui bahawa pelajar tu dah berubah ataupun dah memahami sesuatu isi kandungan. Mungkin kita boleh lihat melalui score activity tu. Okay, so ini antara bagaimana reka bentuk informasi itu disampaikan dalam kepada pengguna ataupun kepada target audience kita. Okay, so sebenarnya ada macam-macam teori, antaranya behavior, lebih kepada behavior lah. Kemudian kognitif, pemikiran, konstruktif dan connectivism. Okay, ada macam-macam ni. Kalau behavior ni lebih kepada tingkah laku tau. Okay, method dia ataupun kaedah dia boleh lecture ataupun mengajar, drill and practice, rote learning, multiple choice test dan sebagainya. So untuk kita lihat behavior ataupun perubahan tingkah laku kepada pelajar kita. Kognitif lebih kepada juga walaupun lebih kepada pemikiran. Lecture, cara penyampaiannya kita boleh gunakan lecture, visual tools, mind map, charge, macam-macam lah untuk memudahkan pelajar tu mengingati suatu rumus dia, formula dan sebagainya. So mungkin sebelum ni awak belajar dekat sekolah mungkin ada cikgu gunakan short form dan sebagainya kan. So itu antara satu contoh lah untuk memudahkan kita, oh short form ni, oh ini dia. So kita senang untuk mengingat kembalilah rumus-rumus, okay, terutamanya sains dan matematik lah. Kemudian konstruktif, maksudnya konstruktif dia dah ada pengalaman, tapi ditambah dengan kita punya application. So pengalaman ataupun pengetahuan yang sedia ada tambah dengan kita, dia construct benda ataupun construct knowledge yang baru lah. So antara method yang digunakan discovery learning, collaborative learning ataupun collaborative work, scaffolding, self-guided learning based on personal experience, peer review, peer grading dan sebagainya lah. Okay. Connectivism ni lebih kepada pembelajaran kendiri lah. So self-directed guest for content, sharing content, okay, maksudnya dia share content kepada rakan-rakan dia. Okay, create knowledge collaborative lah. So melalui connective, maksudnya connective, di connect dengan orang-orang lain. Okay, di share note dan sebagainya lah. Daripada sharing session tu dia gain knowledge yang baru. So ini antara learning theory atau dan disesuaikan dengan kaedah ataupun method tu disesuaikan dengan teori yang berkaitan. So bolehlah pilih mana satu kalau rasakan nyatakanlah kalau dalam proposal tu saya nak gunakan konstruktif sebab pelajar ni dah belajar pada mungkin target awak adalah darjah 5. So kesinambungan daripada subjek darjah 4, pelajar tu belajar benda baru pada aplikasi awak tu. So ni contoh example apa contoh learning strategies. Okay, banyak sebenarnya. Structure of view, mastery lecture, mastery learning itulah. Ni self-directed lah. Indirect case study, dia belajar secara tidak langsung. Dia belajar ataupun construct knowledge selepas sesuatu case tu diselesaikan lah. Bentuk inquiry, macam-macam . Kemudian interaction, data debates, okay, panel discussion, problem solving antaranya lah. Okay, saya pernah walaupun belajar multimedia waktu tu saya tahun berapa saya lupa dah. Okay, saya buat debate berkaitan dengan debate, ada saya buat debate, ada buat pantun, tapi semua
pantun tu mesti berkaitan dengan subjek ataupun isi kandungan topik kita lah yang kita ajar tu. Sampai sekarang student tu ingat saya. Okay. Kemudian independent study macam essay, buat report, okay. Buat homework, macam lah ni. Kemudian experimental learning, ini field trips. Okay, sebelum kita melawat, nyatakanlah pada student tu. Okay, laporan ni perlu dihantar selepas sesi lawatan. Apa yang awak pelajar sesi lawatan dan sebagainya lah. So itu experimental learning lah. Okay, simulation, game, bentuk game, okay, role play, model building, service dan macam-macam lagi. So ini antara learning strategi, sebenarnya macam-macam bergantung kepada seseorang tenaga pengajar tu lah. So sebenarnya kita ni nak mengajar ni, terutamanya awak lah, cikgu ni, so mesti kreatif dalam menyampaikan sesuatu pengajaran. So kena lihat keadaan kelas awak, student awak. So mana strategi yang paling sesuai untuk diadaptasikan dalam kelas kita. Okay, ini contoh juga task based strategi yang bentuk tugasan. Okay, dan walaupun bentuk task based activity, tapi meta cognitive strategi problem solving tu ada dalam task based ni. Sebab meta cognitive tu sebelum nak menyelesaikan masalah apa ni, tugasan tu dikaji dulu apa bentuk informasi, apa masalah dan sebagainya. Kemudian problem solving tu dimenyelesaikan apa tugasan yang ingin diselesaikan. Okay, buat prediction, inference, personalized transfer, banyak sebenarnya. Bila kita buat task based strategies, secara tidak langsung tu pelajar sebenarnya buat eksplorasi, inference, membezakan macam-macam lah berkaitan dengan tajuk apa yang kita nak sampaikan. Okay, take note, summarize, selective attention, macam-macam sebenarnya. Okay, kemudian ini jenis inquiry based learning. Dia buat sorting out, turning in, finding out, taking action, maksudnya apa yang perlu dilaksanakan. Okay, going further, macam-macam. So ini inquiry learning strategis. Dan selalunya tenaga pengajar tu hanya sebagai pemudah cara untuk membantu pelajar tu menyelesaikan sesuatu inquiry lah, sesuatu permasalahan. Okay. So, macam-macam dia buat ni. Buat mind map, dia mungkin buat mind map, brainstorming, diagram dan sebagainya lah. Okay. Okay, kemudian ini model guide juga seperti yang kita bincangkan awal tadi, sebenarnya ada 9 peringkat. Satu, dapatkan perhatian tadi tu, attention. Okay, beberapa contoh segi yang dihasilkan oleh komputer. Ini contoh je lah. Berikan objektif pembelajaran. Okay. Ingat kembali pembelajaran lampau. Ulas diferensiasi segitiga. Kita recall balik pada pelajar tu. Okay, memberikan rangsangan. Ya, berikan rangsangan contohnya kalau jawab betul, betul. Jawapan adalah betul. Kemudian ditambah dengan sebenarnya segitiga ni adalah bla 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 bla. Okay. Panduan pembelajaran tunjukkan bagaimana dengan segitiga, contohnya ini bertajuk segitiga. Okay. Bagaimana nak membuat segitiga, ada panduan pembelajaran. Kemudian hasilkan tindak balas, minta pelajar menghasilkan 5 contoh yang berlainan dalam bentuk segitiga. Macam-macam contoh boleh senaraikan 5 contohnya. Itulah hasil tindak balas. Hasilkan tindak balas. Beri maklumat lah, hasil tadilah. Betul salah. Okay. Sama tadi macam nak respon lah. Kita berikan. Kalau jawab salah, kita betulkan. Okay. Okay, kemudian tunjukkan gambar objektif, minta pelajar kena nilai pencapaian, kemudian pengukuhan, berikan skor dan pemulihan.
Okay, tadi mungkin kat sini skor je lah. Tapi pemulihan ni anda perlu, okay, skor anda adalah 6/10. So anda perlu mengulang kaji lebih lagi berkaitan tajuk ni dan sebagainya. Itu namanya pemulihan. Ataupun kalau perisian awak tu intelijen ataupun ada unsur-unsur AI, segala maklum balas kat sini jawab soalan-soalan yang salah berkaitan subtopik tentu dikukuhkan. Okey, anda perlu perbaiki unit ini, unit 1, unit 3 dan unit 5. Sebab skor anda pada latihan tadi adalah salah. Itu ada inject AI lah, boleh buat, tapi perlukan coding yang lebih advance lah. Okay. So lebih baik, perisian awak akan lebih mantap ataupun lebih baik. Ini kita dah bincang 2 minggu lepas beberapa strategi pembelajaran Latih to be. Seperti katakan tadi, pelajar ataupun pengguna dilatih sehingga mahir. Okay, tutorial ditunjuk konsep dari satu konsep ke satu konsep sehinggalah selesai. Barulah pelajar tu diuji. Okay, simulasi pada menyerupai keadaan sebenar. Permainan berdasarkan prinsip kalah atau menang ataupun dapat skor. Dan benda ni banyak digunakan dan banyak apps sekarang digunakan kalau siapa ada adik-adik belajar dekat sekolah dekat rumah. So guru-guru pun suka gunakan, contohnya apa? Ada perasan tak? Bentuk-bentuk permainan. Pernah dengar Quizizz? Pernah. Kahoot. Kahoot dan sebagainya lah. Bentuk permainan, benda-benda tu kalau siapa perasan adik-adik belajar tu kat rumah, kalau cikgu gunakan benda tu lah. Ada sound, ada animation dan sebagainya. Kemudian penyelesaian masalah ini melibatkan proses kognitif yang lebih tinggi, seperti pemikiran kritikal, sebab pelajar ataupun pengguna tu perlu menyelesaikan masalah. Masalah perlu bukan direka-reka, memang direka tapi perlu dikaitkan dengan kehidupan yang sebenar. Yang mana dia mengenal pasti masalah, pengguna atau pelajar tu merancang untuk mengatasi masalah tu, kemudian berdasarkan perancangan tu dia buat kerja lah untuk dan diakhiri dengan dilaksanakan untuk mengatasi masalah ataupun nak menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian inquiry based learning, bentuk pencarian, proses pembentukan kefahaman melalui konsep pelajar secara sendiri. Pelajar boleh diberi masalah untuk diselesaikan, dan pelajar bentuk model suatu konsep lah, maksudnya model minda dia mengikut acuan kefahaman mereka sendiri mengenai konsep ataupun inquiry yang ingin diselesaikan. Dan kadang juga merupakan satu konsep teori konstruktif. Seperti katakan dia ada pengetahuan dia sendiri, tapi bila melalui pencarian ni, pengetahuan tu lebih kukuh. Betul lah apa yang diketahui ni sesuaian untuk mendapatkan new knowledge ataupun pengetahuan baru lah. Ataupun mungkin kefahaman ni mengenai satu konsep tu atau suatu isu tu, selepas melalui proses pencarian ni, based learning, tanggapan dia sebelum ni adalah salah. So sebenarnya yang betul adalah ini. So ini adalah model minda tu ada masuk mengikut acuan pemikiran seorang tu lah. Kemudian strategi selalu digunakan untuk kompetisian adalah latih, seperti saya katakan awal-awal dulu, latih to be antara yang famous digunakan, tutorial, simulasi dan bentuk-bentuk permainan lah. Kemudian jika digabungkan antara ni dikenali sebagai reka bentuk hybrid. Mungkin dalam tu ada tutorial, kemudian disusuli dengan digabungkan dengan simulasi ataupun
permainan. Bergantung kepada perancangan masing-masing lah. Okay, apa strategi yang ingin digunakan. Okay, kemudian itu tadi reka bentuk informasi. Kemudian kita sentuh sikit reka bentuk interaksi. Okay, mana interaksi antara pengguna dengan perisian kita lah. Ataupun dengan komputer. Sama ada digunakan mouse, diklik-klik. Ataupun sekarang ni banyak sentuh-sentuh gunakan handphone ataupun smartphone. Okay, bolehkah belajar pengguna mengawal perisian, nak pergi back, nak pergi next. Okay, dia tak nak belajar dulu, nak terus cuba nak cuba terus jawab quiz dulu. Dia jawab okey, dapat skor, okey, baru dah dia ulang. Bergantung kepada pengguna itulah, so dia boleh mengawal. Okay, perisian yang ingin apa yang ingin dilihat dalam perisian kita. Dan bagaimana fungsi? Ini bergantung kepada perancangan masing-masing. Boleh buat lakaran dulu, okey. Mula-mula menu. Okay. Ataupun montage atau introduction, tajuk dan sebagainya. Kemudian dimasukkan nama, kalau tak nak masukkan nama, okey, di start pergi mana? Menu. Menu ni pergi mana? Pergi satu pergi paparan, quiz, satu pergi aktiviti, satu pergi. Lepas tu pergi sini, bisa kata paparan satu, ada lagi tak paparan next? Ada, pergi next. Atau ada je kita next. So bolehlah buat macam ni supaya kita boleh tahu bagaimana perjalanan informasi ataupun bagaimana interaksi pengguna dengan perisian kita. Boleh patah balik, boleh back dan sebagainya. Okay, kemudian ini hasilnya adalah bentuk papan cerita tadi, catat alik dalam bentuk informasi tu adalah bagaimana lepas aktiviti ni dia pergi mana, apa maklumat dan sebagainya. Tapi untuk bentuk interaksi ni kita boleh bentuk macam ni lah dalam bentuk papan cerita. Okay. Dan proses pemindahan reka bentuk informasi kepada reka bentuk interaksi akan melibatkan motivasi kepada pengguna, okay, pengembaraan yang menarik. Jangan pergi klik sini. Daripada menu pergi misalnya kata konten satu ataupun isi satu. Pergi isi satu, dah habis dah kat situ saja. So agak membosankan lah. Mungkin pergi isi satu tu mungkin ada contoh, ada pergi video, ada pergi maklumat seterusnya dan sebagainya. So biar nampak lebih menarik. Okey, peluang penjelajahan kepada pengguna. Perayaan seboleh mungkin. Maksudnya tak ada error. Dia boleh pergi ke sini, dari sini paparan 2 ni boleh pergi ke paparan last. Ataupun boleh pergi paparan sub menu yang lain dan sebagainya lah. Okay, kalau boleh seboleh mungkin dia explore semua informasi yang ada dalam perisian kita. Okay, dan tapi melibatkan masa, wang dan kemahiran teknikal lah. Kalau yang proses perisian-perisian yang agak besar dan sebagainya. Okay, perlu melibatkan masa untuk merancang dan sebagainya lah. Dan kekompleksan interaksi ataupun kerumitan interaksi itu semakin tinggi kompleksiti itu semakin sukar, semakin kos semakin juga tinggi lah. Dan kemahiran juga perlu yang kemahiran tinggi juga diperlukan untuk mereka bentuk interaksi yang kompleks. Okay. Okay, dan kuasa kawalan interaktiviti bergantung kepada isi kandungan pelajaran. Sebab kita kata pilih tajuk yang, janganlah pilih tajuk yang lepas seperti kata tadi. Pergi menu, pergi isi satu, pergi tajuk, pergi isi satu. Lepas tu habis, tak ada lagi isi kandungan seterusnya. Pergi isi dua pun sama juga. Satu paparan kepada satu paparan semua. So pilih isi kandungan yang bersesuaian. Okay, jangan terlalu ringkas. Okay. Prinsip asas interaktiviti mestilah jelas.
Okey, janganlah terlalu complicated. Okey, kalau boleh simple saja. Okey, ringkas dan mudah. Jelas, ringkas tapi mudah. Okey. So ini contoh. Ini contoh ini contoh dari segi pemilihan warna. Lihat lagi lebih menarik sebelah yang ada warna sikit. Ini berbanding yang ni. Gunakan warna grey semua. Dah lah latar belakang warna grey. Outline untuk contohnya phone ni warna purple pula, tak nampak. Okay, so ini contoh mudah lah. Jelas, ringkas dan mudah. Okay, dan ada kombinasi-kombinasi warna yang agak nanti saya tunjukkan adalah. Kemudian reka bentuk, itu tadi adalah reka bentuk interaksi. Ini sama jugalah. Contoh yang boleh anda gunakan jenis metafor. Okay, contohnya ni. Okay, bila nak klik dia, ini adalah metafora suatu keadaan. Contohnya kalau pengguna tu akan navigasi bahan-bahan yang ada lah. Kalau klik buka ni, keluarlah mungkin surat. Kalau diklik nota ni, akan keluarlah paparan ni, ni apa postcard. Kalau klik sini, nota ni maksudnya banyaklah keluar paparan nota dan sebagainya. Ini diary dan sebagainya. So, skrin navigasi utama, halaman web dan sebagainya lah. Penggunaan image data. Peta image istimewa, maksudnya informasi yang kita gunakan bahan-bahan yang memang contohnya ini objek-objek ataupun bahan-bahan yang bersesuaian dengan tajuk kita. Kalau ini contohnya ni ada macam-macam lah. Kalau mungkin diklik telefon ni, mungkin di dial, mungkin dihubungi orang-orang tertentu, mungkin keluar audio dan sebagainya. Kalau klik ni, schedule dia. Klik ni maksudnya dia nak email dan sebagainya lah. So itu masuk dia bergantung kepada kita punya, ada tak contoh dengan contoh yang lain. Maksudnya suasana tak ada indikator kat sini. Tapi sebelum masuk sini, anda perlu kena arahan jelas. Tapi kalau untuk kanak-kanak mungkin perlu penjelasan. Tapi kalau untuk sekolah menengah mungkin tak perlu lagi dijelaskan. Cuma mungkin ada nota sikit sini. Klik ikon ataupun objek untuk navigasi seterusnya. Okay, kalau dibuka rak ni mungkin keluar sinarai atau menu-menu apa yang kita nak pengguna baca atau lihat. Okay, pembinaan antara muka yang membantu pengguna bergerak dari dalam perisian bergantung kepada carta ahli yang dibina. Okay. Ciri-ciri dia janganlah kalau complicated sangat tu kalau boleh minimkan, tapi kalau terlalu ringkas pun tak sesuai juga. So berpadanan . Okay, pertindihan kalau boleh jangan ada lah, maksudnya saya kata maklumat ni ada sama dengan maklumat mungkin dekat menu ni. So boleh, maksudnya dia akan boleh terus maklumat tu sama saja. Janganlah kat sini pun ada maklumat, sini pun ada maklumat, benda yang sama. Okay. Berdasarkan carta ahli saja. Kalau klik sini pun dia boleh tambah aje lah nak pandang. Oh, maklumat ni akan keluarkan maklumat yang sama. Okay, capaian secara terus menghubungkan dua lokasi, meminimalkan langkah perayaan. Okay. So macam ni, pengguna tahu kat mana dia berada. Okay. Asal pencapaian, topik baru, capaian antara topik, capaian secara rawak. Okay. Jangan cara awak lah. Memang kita kena tetapkan. Okay, ni contoh lah. Ni klik ni maksudnya pengguna kata, oh klik kat sini. Okay, ni sekarang dia berada kat sini. Pengguna berada kat sini. Pengguna sedang berada di little longer title. Okay, lepas tu ada structure navigasi. Ini basic grid format, maksudnya
Ini A1, menu 1 bawah dia ada 2. Menu 2 ada 2. Menu 3 ada 3. Ini bentuk grid lah. Dan boleh pergi ke mana-mana. Ini bentuk hierarchical format. Maksudnya homepage ataupun menu. Klik sini pergi menu 1, pergi menu 2. Atau patah balik ke homepage. Menu 2 ada subtopik. Patah balik homepage. Sekarang ni banyakkan orang gunakan ni lah. So bentuk ni basic grid. Ini bentuk homepage. Bentuk web layout, layout selalunya agak complicated dan boleh pergi ke mana-mana dia nak pergi. Ini bentuk linear, sequential So selalunya bentuk linear. Ini agak membosankan lah. Paparan 1 pergi paparan 2, boleh pergi sini, patah balik sini. Patah balik sini, patah balik sini. So dia bentuk linear. Selalunya di patah balik dia akan melalui paparan yang sebelum ni lah, baru pergi yang paparan pertama. Okay, bentuk layout, web layout ni selalunya boleh pergi mana-mana. Itu kena tambah menu di bahagian bawah lah. So fikirkan macam mana navigasi perisian masing-masing ya. Sama ada nak buat bentuk hierarchical, basic grid, ataupun bentuk layout, web layout, ataupun sequential. Ataupun linear. Linear ni agak membosankan lah kalau boleh tak nak. Okay. So lagi kompleks, lagi lebih fleksibel tapi maybe confusing kalau tak ada indikator ataupun orang panggil tak mesra pengguna. Maksudnya pengguna tu tak tahu dia berada di paparan keberapa. Ya, kalau contoh saya kata awak ada 20 paparan. So mungkin ke atas atau indikator dekat atas atau bahagian mana-mana skrin letakkan okey page 12 daripada 20. Nama dia. Maybe confusing tu. So kena nyatakan lah. Ataupun orang panggil mesra pengguna. So ni simple, linear. Agak-agak ni lah. Tapi agak mudah buat tapi agak membosankan. Kalau yang lebih kompleks, hyperlink antara sesuatu masing-masing lah. Maksudnya boleh juga klik luar daripada perisian kita. Contohnya kita ada maklumat yang berkaitan dengan kat YouTube ke dekat laman web lain. So bila klik hyperlink tu dia boleh pergi ke laman web tersebut. Okay. Ini tadi saya katakan bentuk linear, bentuk hierarchical, bentuk non-linear. Okay. Boleh pergi ke mana-mana. Ini bentuk komposit. Okay, pergi next. Yang menu terakhir ni ada lagi 3 pilihan. Boleh pergi dan boleh patah balik. Bila ada anak panah 2 arah ni, maksudnya dia boleh pergi patah balik ke skrin. Saya kata ini skrin 1, skrin 2. Skrin 2 dia boleh pergi ke skrin yang keempat. Boleh patah balik yang ke sini dan boleh patah pergi sini. Maksudnya ini skrin last, dia boleh patah balik ke skrin. Tengoklah macam mana awak perancang. Okay, so ini sekadar dia bentuk linear. Dari satu paparan ke paparan kedua. Boleh pergi paparan 3. Okay, paparan 3 nak patah balik ke paparan 1, kena patah balik paparan 2, pergi paparan 3. Okay, so ini bentuk navigation structure lah. Okay, kebolehgunaan, kurangkan halangan, mengurangkan halangan, maksudnya kalau boleh janganlah tadi ni lah daripada skrin 3 nak patah balik ke skrin 1 ke menu terpaksa melalui skrin 2. Itu maksud dia mengurangkan halangan. Kalau boleh kita nak seringkas mungkin. Kerja dah sama jugalah, begitu juga kerjanya. Maksudnya pengguna akan melalui beberapa skrin untuk patah balik ke menu. Itu yang akan membosankan pengguna dan tidak mesra pengguna.
Okay, sediakan maklumat lah. Contoh tadi lah. Awak ada paparan 20. So, beritahu pengguna anda kini muka surat ke-12 daripada 20 muka surat. Ataupun anda sedang berada pada menu berapa lah. Ataupun isi kandungan berapa. Okay, jelaskan maksud tertentu kalau ada arahan pada peringkat awal. Okay. Ataupun mungkin pengguna tak baca pada arahan peringkat awal. Bila masuk satu paparan tu, ada ikon satu lagi, sila klik sini untuk arahan selanjutnya ataupun untuk panduan. Dan toleransi lah antara satu, seperti juga tadi lah, janganlah dari satu nak patah balik ke paparan menu utama tu terpaksa melalui beberapa screen yang lain. So dia agak menjengkelkan ataupun kurang sesuai lah. Okay, menggunakan penggunaan ikon, seperti saya katakan tadi awal-awal dulu, mungkin dah terbayang nak gunakan ikon-ikon tertentu. Okay, menambahkan kawalan interaksi menggunakan scripting ataupun programming bagi membolehkan interaksi yang tersendiri dilaksanakan. Okay, customize ni lah. Scripting ni kena, kalau animate ni kita gunakan scripting lah. Kalau presentasi lain mungkin, ataupun programming lah, dipanggil programming. Seperti kita nak inject AI, artificial intelligence dalam present kita tu perlu power lah dari segi programming. Okay, ni tadi interaksi program luar, external atau buat import link seperti kata tadi lah. Pergi ke laman web tertentu untuk extra knowledge ataupun extra information. Okay, kemudian kita lihat reka bentuk persembahan. Okay, gaya dan tampak atau apa ni, interface kita punya, tata letak ataupun layout kita macam mana. Keseragaman kalau boleh keseragaman ataupun konsisten dari paparan 1 sampailah paparan 20. Kalau boleh konsisten dari segi kedudukan butang, lagi warna, lagi background dan sebagainya. Biar konsisten. Okay, kalau mungkin tak nak konsisten pun, kalau mungkin nak membezakan antara satu tajuk ke satu tajuk yang lain, mungkin boleh gunakan tema warna. Okay. Gunakan tema satu warna biru, tapi bila masuk topik satu di biru cair sikit. Biru tema tajuk kedua lagi cair sikit. Tajuk ketiga lagi cair sikit, biru cair. Hasilnya adalah prototype. Okay, boleh tengok dulu. Okay, bagaimana kefungsian setiap tu, betul tak? Dari kalau klik butang ni, dia pergi tak ke quiz? Kalau pergi aktiviti ni, dia pergi tak aktiviti? Okay. Garis panduan reka bentuk design guideline. Okay, ni antara contoh. Okay, elemen antara buku persembahan. Panel, teks, image, audio, animasi, video dan sebagainya. Ni kalau lihat kan, reka bentuk ni lebih kepada pelajar ataupun kanak-kanak berusia 4 tahun ke atas. Ni contoh panduan jelas kat sini. Okay. Latar belakang skrin mengisi ruang kosong dalam skrin. Taklah nampak kosong di bahagian belakang. So at least adalah sedikit latar belakang. Pemilihan warna latar belakang sesuai dengan kalau boleh kena kontras, maklumat tu kena kontras dengan background supaya maklumat yang kita sampaikan tu sampai. Ingat lagi contoh tadi tu, skrin yang awal dah background dia warna grey gelap. Lepas tu ikon dalam tu dia berwarna purple. So tak nampak. Kita katakan kontras. Boleh juga dibentuk dalam skrip gambar yang besar. Penggunaan latar belakang yang konsisten, warna ataupun gambar. Ini contoh.
Teknik opacity mengurangi kejelasan gambar bila digunakan sebagai latar belakang. Dikurangkan opacity ataupun alpha. Okey, kemudian ni tadi ya. Mesti konsisten, mesti kontras ni good kontras. Okey, ni pun good kontras. Ni bad kontras. Ni bad kontras. Okey, kombinasi antara teks dengan latar belakang. Saya katakan tak kisahlah awak guna warna apa, tak kisah. Tapi yang pasti boleh atau mudah untuk dibaca. Okey, butang kawalan. Ni. Memang selalunya mesti ada butang kawalan supaya mudah untuk penjelajahan perisian. Okey. Selalunya mempunyai ciri-ciri universal. Kita dah tahu kalau anak panah ni ke kanan maksudnya next pun boleh juga, ataupun kalau kita balikkan ke kiri. So kena universal lah, gunakan yang orang dah faham. Okey, janganlah gunakan yang pelik-pelik. Saiz butang yang bersesuaian, jangan terlalu besar. Kalau butang yang ringkas, gunakan butang-butang yang ringkas. So kat dalam internet, tu banyak boleh download mana yang dirasakan nak digunakan, nak cantik-cantik. Okey, nanti saya tunjukkan bagaimana nak membina butang dalam Adobe Animate. Okey, dan selain daripada ikon dan bentuk yang universal, so ada juga yang bentuk dalam unit perkataan. Okey. Dan ada juga bentuk roll over, maksudnya pengguna lalu kat butang ni, butang di berwarna lain. Bila klik di berwarna lain. Okey. So ada macam-macam jenis butang lah. Nanti saya tunjukkan juga dalam Animate macam mana nak buat benda-benda ni. Okey, teks. Ni antara juga. Janganlah gunakan teks yang suka dibaca. Kalau untuk tajuk pada peringkat awal boleh digunakan, tapi kalau untuk isi dan sebagainya gunakan warna atau font yang senang untuk dibaca. Okey. So warna, size, font, spacing, kualiti teks dan kedudukan teks juga perlu diambil kira. Okey, yang penting kontras antara background dengan foreground. Okey, warna ni tadi ya, kontras dan warna background, kualiti 10 hingga 20 ayat. 20 ayat sederhana panjang selalunya lah satu baris tu. Ataupun dalam satu ini just panduan saja, tak ikut pun tak apa, tapi bergantung kepada kesesuaian isi kandungan yang kita nak sampaikan. Okey. Kedudukan teks konsisten, tetap serta jarak margin dan sebagainya. Okey, dari segi saiz. Okey, kena ni lah. Kena tengok try test. Okey, boleh baca tak? Kalau boleh baca saiz ni, so konsisten dari kalau misalnya kata saiz 12. So daripada awal sampai akhir tu untuk isi perlulah 12 point saja. Kemudian image grafik. Okay, image yang berkaitan dengan isi pelajaran janganlah belajar title bahasa Inggeris tapi isi ataupun background contohnya lah bukan berkaitan dengan title. Okey, kedudukan image yang sesuai. Lihat contoh ni. So dia letak dekat ujung. Maksudnya pergi next, pergi previous. Okey, size image yang rasional, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Okey, faham maksud saya? So, kalau boleh saya tak berapa gemar tapi dalam prinsip reka bentuk memang untuk persiapan multimedia ni kalau boleh jenis font yang digunakan adalah font yang tak ada ekor. Macam ni Nah, memang ada kajian kan ia agak sukar dibaca bila paparan elektronik. So gunakan jenis yang tak ada ekor macam ni sans serif. Okay, ada macam-macam jenis nanti ada macam-macam jenis font antaranya Arial apa lagi
macam lah Helvetica. Kalau nak guna ni boleh, tapi untuk tajuk saja. Tapi kalau untuk isi tu better gunakan sans serif. Kemudian audio, video dan animasi. Ini bergantung, tak semestinya masuk. Tapi kalau dirasa perlu untuk mengukuhkan suatu isi. Contohnya lah nak belajar sebutan dan sebagainya, boleh dimasukkan sebagai audio ni boleh digunakan sebagai narration, sound effect, contohnya klik butang, bunyi klik back dan sebagainya. Dan seperti kata tadi lah, untuk mengukuhkan sesuatu sebutan, contohnya belajar English kan, memang ada sebutan yang betul, pronoun yang betul. So ada contoh, mungkin ada butang, okay, example of sound, klik situ, keluarlah bunyi sebutan yang betul. Okay, dan tidak sepanjang masa, kalau walaupun nak buat muzik belakang tu, kalau bila masuk part isi kandungan, mungkin muzik tu tak dimainkan. Okay. Audio tidak membaca. Isi ni jangan letak perkataan tu dia buat macam typewriter kan. Setiap perkataan tu keluar sound. Itu pun janganlah buat. Itu zaman-zaman dulu punya. Zaman-zaman batu punya kaedah. Awal-awal dulu. Okay, video berkukuh lagi bersama isi pelajaran. Okay, ada tambahan video kalau dia seperti katakan, kalau rasa perlu boleh masukkan. Dan pastikan audio dan video boleh dikawal oleh pengguna. Kalau nak masukkan video, ada butang pause, next, forward dan sebagainya lah. Okay, jangan tak boleh nak pergi back tak boleh. Kena tengok sampai habis video tu baru boleh pergi next. Ataupun baru terkeluar butang. So kalau boleh jangan. So ada kawalan kepada pengguna. Okay, kemudian panduan. Skrin yang ringkas, buat design yang sekiranya ringkas, konsep keseimbangan, ni prinsip reka bentuk lah. Kesatuan kesamaan, saya kata tadi tema biru. Contohnya biru dan hijau. Dua warna je digunakan. Tiga lah ni, warna pink sikit. Okay, itu konsep kesamaan atau kesatuan. Keseimbangan, seimbang lah kita tengok. Sama ada asymmetrical balance ataupun symmetrical balance. Maksudnya symmetrical balance, seimbang kedua-duanya. Asymmetrical balance, mungkin sebelah kiri objek kecil tapi warna dia solid. Sebelah kanan objek besar tapi warna dia mungkin tak berapa solid. So itu maksudnya dua jenis asymmetric balance. Konsep kesinambungan antara muka lihatlah kesinambungan bahagian bawah terlihat memang sama saja untuk keseluruhan perisian kita. Penggunaan tajuk dan nombor muka surat skrin lebih disarankan seperti kata tadi, kalau ada 20 muka surat, so kita pengguna anda berada di paparan ke-12 daripada 20 paparan. Okay, penggunaan kemudahan kesan khas gunakan secara berbetulan. Okay, penggunaan grafik, penggunaan teks, okay, konsisten dan konsep mesra pengguna. Okay, seperti saya katakan lah tadi, kata pengguna tu tak faham. Nanti ada beberapa saat masa kata pengguna tak ada respon, baru benda tu terpapar, keluar. Itu saya kata AI lah. Nanti boleh buat. Okay, skrin yang ringkas, tidak terlalu banyak maklumat pada satu skrin. Kalau boleh seperti katakan, satu skrin, satu idea. 12 hingga 16 baris teks. Ikut keadaan, ikut jenis font. Sekarang ni susah nak cakap. Kalau saya cakap kena pakai dan font tertentu, saiz dia jadi kecil. Susah nak baca. Okay, agak-agak senang dibaca lah oleh pengguna. Okay, pecahkan teks kepada perenggan. Setiap perenggan gunakan 4 hingga 5 ayat. Okay. Dan jarak antara perenggan juga yang mudah. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Okay. Konsep keseimbangan tadi je lah. Peratusan tumpuan kepada skrin. Peratusan nilai tumpuan melibatkan elemen-elemen multimedia.
grafik dan sebagainya kena konsisten, kena seimbang. Okay, penampilan dan saiz elemen. Okay, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okay, simetri tadi asymmetrical dengan symmetrical balance. Supaya keseimbangan pada skrin. Okay. Pengaruh keseimbangannya berdasarkan pada saiz, kedudukan. Jangan nampak skrin kita tu janganlah berat sebelah kiri dan sebelah kanan. Kena seimbang lah. Dari segi penggunaan, dari segi saiz, kedudukan, warna dan ruang. Okay, konsep kesamaan tadi lah. Konsisten, interscreen dan sebagainya lah. Kesinambungan maklumat dan reka bentuk dalam menu utama hinggalah kepada isi kandungan yang ingin disampaikan. Okay, ini tadilah supaya tidak sesat mesra pengguna. Ukuran skrin. Gunakan tajuk besar dan kecil untuk lebih menarik dalam muka surat. Kalaulah terlalu banyaklah, paparan awak terlalu banyak, mungkin letakkan muka surat. Okey, kemudian kesan contohnya klip. Ada warna, kesan bunyi dalam video tu biar gunakan secara terkawal. Janganlah terlalu. Bila ada tahu nak buat klip, semua benda-benda diklip-klipkan. Nanti mata pengguna pun klip bahasa membaca. Dan takut mengganggu tumpuan pembelajaran ataupun mengganggu objektif utama kita, perisian kita tu sebenarnya untuk apa. Penggunaan grafik macam-macam seperti dikatakan, ada gambar, ada lakaran, ada diagram, raja dan lain-lain. Okay, dalam digunakan untuk menyampai atau menyokong maklumat yang terlalu kompleks ataupun abstrak. So dengan adanya grafik, so teks tu lebih tepat ataupun lebih cepat pengguna faham. Okay, grafik adalah media sampingan tapi yang satu juga maka hanya gunakan jika perlu. Tapi jangan lupa teks tu pun tergolong dalam grafik. Elakkan scrolling terlalu seperti katalah. Kalau boleh satu paparan satu maklumat. Okay, janganlah sampai pengguna ada scroll ke bawah. Kalau laman web, sekarang kita buat DLO. Okay, kena fikir. Kalau laman web boleh kita scroll. Tapi kalau DLO ni kemungkinan pengguna menggunakan gadget ataupun handphone. Ada paparan atau pelayan. Elakkan konsep padam dan tindih. Maksudnya replace lah. Kalau yang macam scrolling juga lah ni. Jangan gunakan konsep-konsep itu. Konsisten. Ni konsisten dari segi warna, butang, latar belakang, butang kejap. Pergi next. Warna apa ni? Gunakan anak panah tadi tu lah. Next. Lepas tu paparan seterusnya digunakan apa? Ikon tangan pula ke kanan. Boleh konsisten. Dari segi latar belakang, kedudukan tajuk, isi, arahan kat mana, gambar kat mana. Okay. So kena konsisten benda-benda ni semua. Okay, ni mesra pengguna. Seperti kata ada arahan atau panduan yang lengkap. Bisa kata perlukan arahan. So kena nyatakan awal-awal. Okay, anda perlu klik ni. Anda perlu kalau misalnya kata awak punya tu practice ni, mastery learning. Okay, untuk anda perlu menguasai topik by topik sebelum pergi ke satu topik yang lain. Kena perlu arahan yang jelas. FAQ kalau rajin boleh buat. Tapi kalau selalunya program-program besar lah ada FAQ ni. Okay, so agak apa pengguna akan tanya. Okay, so kalau tanya tu jawapan ni dah ada lah. Okay, ni contoh. Okay, letakkan. Maksudnya ini dekat satu topik. Okay, ni ada butang. Ni tadi butang ni mesra pengguna. Help. Misal kata tak tahu apa. Keluar.
Instruction apa yang perlu dilakukan kat sini. Ada butang exit masuk ni, terus keluar. Klik ni terus keluar daripada ni. So sekarang dia ada di dalam. Ini pun salah satu konsep mesra pengguna. Okay. Pengguna sedang berada dalam praktis. Paparan praktis. So, boleh tahu daripada okay, ini bentuk game. Profesor Gul video cakap untuk menerangkan apa tentang topik ni lah. Ini aktiviti lab yang agak kompleks lah sikit. Instruction perlu. Ni kata yang scroll tadi ni. Jangan boleh terlalu banyak ni. Instruction terlalu banyak. Mungkin buat satu. Ni pun mungkin apa. Dia agak kompleks juga lah ni. Dengan tajuk sainsnya. Okay, so harap semua papan cerita ataupun sedikit apa perancangan projek multimedia masing-masing, tajuk dan bagaimana interaksi, bentuk interaksi dan bagaimana perjalanan masing-masing. Okay, so